Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahman. Alhamdulillah. Jadi mari kita pertamanya kita rafa'kan segala kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat inayahnya dapat kita bersama-sama dalam Facebook Live kita pada hari ini. Kita buat bual bicara santai pada hari ini. Kita ada tetamu jemputan yang sangat-sangat expert lah, saya boleh kata, dalam industri halal ni. Pakar-pakar rujukan. Dan tuan-tuan, selamat datang ke Bicara Santai, The New Normal, persijilian halal online. Kalau tengok dekat bawah tu ada persijilian halal online. Dan pada hari ini 13 Mei, pada tanggal 20 Ramadan 1441 Hijrah, anda bersama dengan saya Muhammad Hanafi selaku moderator anda pada hari ini. Dan bual bicara santai ini dibawakan khas oleh Halal International Selangor dengan kerjasama rakan media kita Facebook Halal Industry. Jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen banyak-banyak. Kepada sesiapa yang ada apa-apa pertanyaan, ini kita dah bawakan khas wakil daripada Negeri Selangor. Dan dengan saya juga ada moderator jemputan. Selalu dia jadi panel, hari ini dia jadi moderator. Jadi silakan Ustaz Ilyas, apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Jadi Ustaz Ilyas selalu jadi panel, hari ini jadi moderator dengan saya. Okey Ustaz? Saya pun nak belajar juga jadi moderator ni, dan saya pun nak belajar banyak benda sebenarnya yang kita nak tahu berkenaan dengan especially persijilian halal di Selangor ni. InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada Ustaz Ilyas juga sudi bersama dengan kami. Dan tuan-tuan, hari ini kita bawakan khas panel jemputan kita. Tadi Encik Ahmad Solihin bin Mariakon, saya panggil dia Ustaz Solihin sebab dengan dia ni insyaAllah kita akan dapat banyak manfaat ilmu-ilmu dan pegawai daripada bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Apa khabar Ustaz Solihin? Baik, Alhamdulillah Ustaz Nafi dan Ustaz Ilyas. Biasa jumpa secara fizikal, ni jumpa di alam maya pula. New normal. Ya betul. Jadi hari ini kita akan bicarakan tentang the new normal berkenaan dengan persijilian halal online. Jadi saya yakin dekat luar sana banyak company-company yang terkesan disebabkan oleh PKP. Banyak-banyak company konsultan yang terkesan disebabkan tak boleh mohon secara fizikal persijilian halal online. Jadi sebenarnya waktu PKP ni ada tak persijilian online? Masih ada berlaku ke persijilian halal ataupun tak ada? Dengar cerita audit tak berlaku waktu PKP. Jadi kita nak tahu sebenarnya apa yang berlaku sewaktu PKP untuk persijilian halal online. Dan sebelum kita nak masuk ke topik yang lebih lanjut, saya nak tanya dulu Ustaz Solihin. Ni soalan pertama kita, soalan pembuka kita. Jadi Ustaz nak tanya sikit berkenaan dengan status persijilian halal negeri Selangor. Jadi negeri Selangor ni dah berapa banyak company apply persijilian halal? Dan adakah terdapat peningkatan? Dan waktu PKP ni adakah masih ada lagi yang memohon waktu PKP tu sebenarnya? Jadi boleh Ustaz cerita sikit? InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dua rakan moderator saya, Ustaz Hanafi dan juga Ustaz Ilyas, serta rakan-rakan yang ada dalam sesi online pada hari ini, yang tak boleh nampak lah, tapi boleh nampak dia punya nombor yang view itu. Baik, berkaitan dengan persijilian halal, kalau saya boleh kongsi sedikit awal sikit sebelum new normal ni, negeri Selangor sebenarnya kita dah melaksanakan persijilian halal. Kalau sejarah lama tu agak susah sikit nak cari, tapi rekod terawal yang kami jumpa tahun 65. Tahun 65 ada sijil yang tak tahu rupa dia macam mana, dah pernah dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Baik, masa berlalu dan kita nampak pada hari ini era baru persijilian Malaysia, yang mana kalau di negeri Selangor era baru persijilian Malaysia ni bermula tahun 2002, unit halal telah ditubuhkan di bahagian penyelidikan dan pembangunan Jabatan Agama Islam Selangor. Dan pada waktu itu saya antara yang berpeluang lah untuk menyertai tim baru halal negeri Selangor ini. Alhamdulillah sampai ke hari ini masih lagi bersama dengan JAIS.
Dan pada tahun 2012, persediaan halal bersama yang dipersetujui tahun 2010 dilaksanakan di negeri Selangor. Yang penting bermula 2012 ini, di bawah program persediaan halal bersama ini, fungsi persediaan halal yang ada secara individu sebelum ini telah disatukan bersama dengan JAKIM dan juga negeri-negeri lain. Kalau sebelum ni permohonannya secara individu, Selangor, industri di Selangor JAIS yang urus, industri di JAKIM yang urus. Tapi bermula 2012 dia digabungkan dan pada hari ini dia kekal bersama. Dan semenjak tahun 2012, persediaan bersama yang dilaksanakan di antara JAIS dan JAKIM ini telah mencatat sejumlah 18,838 permohonan. Dalam tempoh banyak tu. 18,000 saya. 18,000 daripada keseluruhan yang ada di Malaysia. Jumlahnya sekejap ya, saya cuba tengok dalam sistem ni. Ada 18,000 saja itu di negeri Selangor. Yang ada di Malaysia jauh lebih besar. Data terakhir saya tengok hari itu ada dekat 100,000. Jadi ini data JAKIM yang paling awal lah yang menyumbang nilai yang besar itu. Apa pun sebenarnya Nafi dan juga Ilyas untuk tempoh terkini pensijilan halal masih lagi berfungsi seperti biasa. Cuma pandemik COVID-19 ini memberi satu era baru kepada semua pihak, bukan saja industri tetapi di peringkat agensi pensijilan seperti JAIS ini untuk kita melihat balik gerak kerja pensijilan halal yang ada pada hari ini. Sebab pensijilan yang ada pada hari ini ada beberapa elemen yang menjadi cabaran untuk kita laksanakan sebagaimana disebutkan tadi tentang audit. Tentang audit. Jadi apa yang pasti setakat 2 bulan, hampir 3 bulan pandemik ini yang membawa kepada PKP dan PKPB, berlaku permohonan tetapi jumlahnya agak menurun. Agak menurun di mana bulan lepas sahaja tak sampai 100 permohonan. Ini mungkin satu yang agak baru sebab biasanya kalau di JAIS ini sebulan permohonan yang masuk sekitar 350-400 permohonan sebulan. Jadi bulan lepas dia menurun jadi 85 kalau tak salah saya tengok tadi 88. Saya tengok sebentar tadi 88 permohonan sepanjang tempoh bulan April. Jadi ini menimbulkan satu persoalan kepada kami di peringkat sekretariat yang kami pertimbangkan mungkin di industri ada sikap tunggu dan lihat. Permohonan tu ada tetapi belum dihantar. Sebab sistem yang ada pada hari ini 88 yang saya kata tadi tu adalah yang dah dihantar. Kalau yang belum dihantar dalam peringkat draft ada banyak lagi, beribu. Ada beribu-ribu permohonan di peringkat draft yang belum dihantar. Yang dihantar menurun sepanjang tempoh pandemik ini tadi, yang saya sebut tadi bulan lepas yang saya sempat tengok ada 88 saja. Jadi ini mungkin di industri ada sikap tunggu dan lihat sebab tak tahu lagi apa action dan juga apa stand di peringkat JAIS. Adakah akan proses, adakah tak akan diproses, adakah kena tolak. Sebab sebelum ni kita tahu kalau dah submit dalam masa 5 hari tak hantar dokumen, sistem akan auto reject. Dia mula buat permohonan lain. Jadi bagus sebelum ini ada dibuat persetujuan bersama dengan JAKIM dan juga rakan-rakan di negeri-negeri lain di mana kami bersetuju supaya sistem e-halal ini tidak ditutup. Sebab dibimbangkan selepas tempoh PKP dan PKB ini nanti bila sistem dibuka akan berlaku kesesakan trafik apabila syarikat akan buat permohonan secara beramai-ramai dengan begitu banyak sekali. Jadi akan menimbulkan kesesakan kepada talian dan juga sistem ini tadi. Jadi atas sebab itu pada bulan 3 sebelum PKP di Kuala Kuasa itu dipersetujui supaya sistem ini tidak tutup. Jadi 88 permohonan yang diterima pada bulan April yang lepas, permohonan ini kalau ikut normal yang biasa memang lama dah kena reject. Sebab dah lebih 5 hari. Tetapi disebabkan PKP itu persetujuannya sistem ini tak ditutup dan permohonan ini boleh masuk. Sehingga ke hari ini sebenarnya permohonan boleh submit anytime. Bila-bila masa boleh hantar permohonan. Dan yang terbarunya pada ketika ini kalau di JAKIM 29 April yang lepas JAKIM dah umumkan
SOP baru untuk urusan persijilan halal dalam tempoh pandemik 19. Bukan tempoh PKP, pandemik. Sebab PKP mungkin akan berakhir, tapi pandemik kita dapat maklumat bahawa dia mungkin akan setahun 2 tahun bersama kita. Sehinggalah kemungkinan vaksin itu ditemui dan dikenal pasti bahawa dia berkesan. Jadi SOP ni mungkin akan digunakan untuk satu tempoh yang agak lama. Jadi kita siapkan SOP seperti ini, dan untuk menyiapkan SOP ni pun sebenarnya memberi sedikit cabaran. Sebab di awal PKP 1 tu kalau kita tengok, saya tak pasti di industri bagaimana. Kalau kami di jabatan ini, yang kita nampak selepas tempoh 2 minggu tu baru kita fikir. Dan kalau 2 minggu kita tinggal kerja, ibarat macam kita bercuti lah. 2 minggu maknanya lepas balik cuti tu kita sambung balik lah kerja macam biasa. Tapi apa yang pasti kita lihat, PKP dah disambung kepada PKP 2, PKP 3 dan PKP 4. Jadi dalam tempoh PKP 2 ni, kami telah duduk bersama dengan pegawai-pegawai di peringkat sekretariat di JAIS, dan ada juga kita buat perbincangan bersama dengan JAKIM dan negeri lain. Alhamdulillah dipersetujui SOP yang kalau di JAKIM tu pada 29 April yang lepas dikeluarkan. Jadi selain daripada syarikat pada ketika ini boleh terus menghantar permohonan secara online, kami di peringkat sekretariat juga boleh terus memproses permohonan ini, tetapi dengan norma baru. Kalau sebelum ni kena hantar hard copy kan dalam folder ABA, beberapa fail kadang-kadang syarikat hantar ke pejabat, pada kali ini prosedur telah menyatakan dokumen ini perlu dihantar secara atas talian melalui email. Jadi Ustaz, jadi yang online tu kita jumpa kejap lagi. Kita ada soalan tu. Ada soalan nanti kita lagi keluar. Baik. Jadi Tersimpan ni. baik, jadi macam kita ambil je lah. Kan, nanti kalau Ustaz cerita habis semua, nanti satu soalan ni dah habis dah cerita session kita. Okey. Sorry. Jadi kita dapat nampak trend je lah. Jadi trend je maksudnya PKP ni dia dah slow, tapi mungkin ada tunggu dan lihat, mungkin lepas ni banyak lagi permohonan. Memang kita jangka macam tu. Sebab sepanjang masa sebenarnya Okey, Ustaz Ilyas, kita teruskan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Cik Solin, sebab memang banyak industri tengah tunggu kan, seperti yang Ustaz cakap tu. Pada bulan April tu tak banyak application yang disubmit, mungkin disebabkan mereka masih menanti bagaimana proses seterusnya, sebab sekarang ni bila sebut new normal ni semua benda barulah. Dan saya lihat banyak juga yang pihak JAIS telah buat dalam untuk menghadapi pandemik ini dan new normal ni. Seperti yang tadi Encik cakap berkenaan dengan kita submit documentation tu secara online. Jadi mungkin boleh Encik Solih boleh ceritakan tentang itu juga, dan juga apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh JAIS dalam untuk menerima documentation, pemprosesan dan sebagainya ni. Baik, sebelum saya jelaskan lanjut, saya kongsi sedikit maklumat terkini. Sepanjang tempoh bermula daripada PKP 1 sehingga ke hari ini, baru 181 permohonan, sikit 181 sikit. Ini kalau kami baru nak setengah bulan lah. Setiap bulan tu baru banyak ni. Sebab sebulan biasa kita 350, hampir 400 macam tu lah. Baik. Jadi baik, dalam perbincangan bersama dengan JAKIM dan juga sahabat-sahabat di negeri-negeri yang lain, kita ada challenge sebab format sistem yang ada pada hari ini, sistem kita adalah online. Benar, sistem kita adalah online. Tetapi sistem kita pada hari ini formatnya dia tidak paperless sepenuhnya. Jadi ini yang menjadi cabaran kepada kita sebab kita terikat dengan format sebahagian daripada dokumen tu perlu dalam bentuk hard copy. Jadi pilihan terbaik adalah scan dan hantar melalui email. Jadi bila scan bila hantar melalui email ini, dia pun menjadi cabaran juga. Sebab kalau yang hard copy biasa kita terima sampai beratus-ratus muka surat, kalau skim KO tu sebagai contoh, skim kosmetik tu kadang sampai hantar 2-3 folder apa tu Jadi dah tentu dari segi memory, space untuk email ni semua digerakkan. Jadi ini perkara yang agak merusingkan juga sebab di peringkat agensi kerajaan, garis panduan telah dikeluarkan oleh pihak mampu di mana email rasmi kerajaan
attachment tidak lebih daripada 10 meg size-nya. Jadi sebelum SOP ini dikeluarkan, permohonan kita benarkan masuk supaya lambakan dan kesesakan trafik itu kita boleh atasi secara organik, secara semula jadi. Pada masa yang sama, kita nampak mungkin di rakan-rakan di industri nampak SOP itu dimaklumkan 29 bulan kalau di JAKIM. Kalau di Selangor baru semalam kemarin dah umum macam itulah. Saya rasa benda dah viral pun dalam industri. Jadi kita agak lambat sikit sebab ada perlu dikemaskan sedikit beberapa perkara sebab biasa di peringkat jabatan kena lapor dan kena dapatkan konsen daripada jabatan. Nah, baik. Cuma saya nak cerita di sini sebenarnya walaupun di peringkat PKP 1 tu nampak macam mungkinlah kalau bahasa saya ni kurang sesuai, saya minta maaf, nampak macam agak berehat sedikit tempoh 2 minggu tu. Tapi bila masuk kepada PKP 2 awal bulan 4 tu, kita dah kena buat kerja sebab di situ kita nampak tempohnya mungkin akan panjang. Dan kita kena fikirkan bagaimana kita nak uruskan permohonan-permohonan sebab kami tahu setiap bulan akan ada 350-400 permohonan masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, permohonan-permohonan yang kita dah buat kajian, saya boleh katakan lebih kurang 80% permohonan renew semuanya lambat masuk. Dan nak cepat sijil itu tadi. So ini adalah dua faktor yang dia tak kira pandemik tak pandemik dia akan berlaku. Pada masa yang sama kita ubah sesuaikan sistem sebab sistem ni dah dibangunkan begitu. Jadi option terbaik yang kita bincangkan tadi melalui email. Jadi bila melalui email ni pula ada beberapa perkara. Nak guna Gmail nampak praktikal. Tapi kita ada perkeliling kerajaan yang tidak membenarkan urusan rasmi melalui Gmail. Betul. Jadi nak dengan IT pula. Kan? Jadi bila dengan IT pula ada urusan nak minta memory besar lah, itulah, inilah. Jadi ini semua mengambil masa beberapa hari. Sampai ke peringkat kalau tak salah Selangor kita dalam pertengahan bulan pertengahan bulan April yang lepas kami ada keluarkan satu SOP ringkas berkaitan dengan kaedah bayaran. Pada waktu itu permohonan yang kita terima sebelum tempoh PKP 1 itu dikuatkuasakan, permohonan ni tersangkut dalam tempoh PKP 1. Jadi bila masuk PKP 2 arahan daripada pengurusan kena sambung balik kerja, permohonan-permohonan yang boleh disemak, yang boleh dibawa balik ke rumah, dibawa di rumah untuk diselesaikan. Jadi akhirnya tersangkut dengan bayaran. Surat bayaran kita keluarkan tapi bayaran tak boleh dihantar oleh industri. Jadi akhirnya pada pertengahan bulan 4 itu Selangor mengeluarkan satu SOP untuk industri kalau nak buat pembayaran fee persijilan halal ni boleh. Kalau sebelum ni hantar bank draft ke pejabat, tapi kali ini bank draft ni direct terus bank in ke dalam akaun bank Islam. Jadi untuk dapatkan kalau kita baca SOP itu senafas je kot kalau Ustaz Ilyas tu. Kan? Ustaz Ilyas boleh baca senafas SOP tu, simple je. Kan? Tapi untuk mendapatkan konsen daripada pengurusan daripada akaun supaya nombor akaun itu boleh dikeluarkan, SOP itu boleh diterima pakai, kemudian email apa nak diguna, siapa nak in charge, bagaimana kita nak proses dalam keadaan masing-masing umpama duduk di rumah. Ini yang kita alhamdulillah berjaya juga kita selesaikan daripada awal bulan 4 sehingga kepada SOP itu dikeluarkan. Saya faham ada yang berbunyi-bunyi yang memberi komen, kenapa tak online transfer terus? Nampak praktikal. Memang kita nak buat begitu. Tetapi keadaan belum mengizinkan untuk online payment secara terus daripada akaun syarikat itu boleh dibuat. Alhamdulillah dalam SOP yang terbaru kita rilis malam atau kemarin tu, sebenarnya minggu lepas pun kita dah mula edarkan kepada yang bertanya. Pihak majlis telah membenarkan untuk industri membuat pemindahan terus, online transfer. Kalau sebelum ni cadangannya nak menggunakan platform FPX online payment, tetapi disebabkan masalah teknikal untuk menggunakan FPX online payment ni, jadi dapat concern untuk tak apalah direct transfer, tetapi ada beberapa parameter yang perlu diambil berat dan perhatian oleh industri semasa nak buat pembayaran. Jadi dalam tempoh PKP yang ada ini, permohonan masuk, kita cuba untuk bantu industri semampu yang ada, tetapi sebagaimana industri ada cabaran-cabaran untuk meneruskan perniagaan, jadi kami juga ada cabaran untuk meneruskan takdir urus yang ada ini sebaik yang mungkin disebabkan beberapa ketetapan-ketetapan yang perlu kita selaraskan tadi. Jadi mungkin itu saya boleh tambah sedikit dan ini masih lagi dalam proses pembangunan sebab kita tak selesai lagi tentang audit tadi. Sudah habis di situ kan. Ini pun sedang diformulasi
bagaimana audit nak dibuat juga ni. Jadi habis tentang proses terima permohonan, habis tentang bayaran, tetapi audit tak selesai juga. Jadi ini nak kena di luar kotak pemikiran lah untuk Jadi kejap lagi kita tengok pembaruan je. Alright. Okey. Jadi maksudnya bila orang kata apa susah sangat lah JAIS ni dan sebagainya, dia tidak semudah yang kita bicarakan lah. Maksudnya ada prosedur yang kita perlu patuhi dan sebagainya. Dan Ustaz nak cerita betapa popularnya Ustaz Solihin dan Ustaz Ilyas ni. Tengok berapa banyak dah orang dah tanya soalan. Baru start tadi dah ada banyak soalan dan mungkin kita akan pick beberapa soalan nanti kejap lagi. Sebab lepas ni kita akan tanyakan berkenaan dengan soalan yang ketiga. Okey, Ustaz Solihin, saya nak tanya, dekat Indonesia mereka dah ada modified on-site audit, MOSA. Mereka buat audit secara online dan sebagainya. Jadi bila kita ceritakan berkenaan dengan JAIS online, tadi Ustaz pun dah cerita berkenaan pembayaran online dan sebagainya. Jadi apa lagi pembaruan yang telah dilakukan di JAIS selain daripada pembayaran online dan SOP, adakah ada pembaruan yang lain? Sebelum tu Ustaz, saya mohon penonton minta tolong share sebanyak mungkin, kita sampaikan kepada rakan-rakan halal industri kita yang lain. InsyaAllah minta tolong share ramai-ramai, minta tolong komen, tanya, like dan sebagainya. Silakan Ustaz Solihin, teruskan. Ya. Okey, baik. Pembaharuan, saya rasa dah cover dah tadi. Tapi mungkin boleh ditambahkan lagi, itu yang mungkin nampak kepada industri. Yang tak nampak di industri sekarang ni, kalau di tempat kami memang kalau rakan-rakan daripada industri datang ke JAIS pun nampak macam boleh datang tapi sebenarnya tak boleh datang. Jadi pembaruannya kalau sebelum ini boleh datang ke pejabat, feel free to walk in. Ada yang tak ada appointment pun boleh datang je. Tapi bermula dengan PKPB ini, sebenarnya kami masuk ke pejabat. Cuma urusan face to face tu memang untuk sementara ni kita tangguhkan dulu. Yang dapat diuruskan secara face to face pun kalau di jabatan pada ketika ini hanyalah urusan berkaitan dengan perkahwinan. Yang popular sekejap tu pasal nikah online tu kan. Jadi yang itu masih lagi atas concern daripada jabatan, kami pegawai-pegawai boleh masuk ke pejabat, tetapi dalam jumlah yang terhad juga. Kalau sebelum ni satu bahagian tu dalam 40 lebih orang tu boleh datang kerja macam biasa, tetapi kami mula bekerja dengan normal yang baru. Dalam satu hari ada 5-6 orang saja di pejabat untuk troubleshoot, especially panggilan telefon daripada industri yang mungkin nak tanya tentang bila nak audit lah, sijil dah expired, bila nak dapat sijil, bila nak meeting lah, macam-macam persoalan. Kita dah tak buka untuk face to face consultation ataupun appointment ini tadi, tetapi masih lagi boleh berinteraksi secara telefon, tetapi sebagaimana ketetapan daripada jabatan, official hours yang dibuka pada ketika ini adalah pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari. Jadi kalau telefon pukul 3 petang tu tak berangkat, minta maaf lah. Sebab di peringkat jabatan pada ketika ini kalau di urusan berkaitan pernikahan online itu pun sehingga pukul 1 tengah hari saja. 9 pagi hingga 1 tengah hari. Itu pun melalui temu janji. Jadi untuk halal ni tak ada temu janji, boleh call nombor telefon yang biasa mungkin industri telefon kalau di Selangor tu 5514 3724. Rasanya semua dah ingat nombor tu kan. Kalau tak ingat dah boleh catat. 3724 3721 ataupun 3573. Itu nombor yang biasa guna. Okey, jadi antara yang pembaharuan norma baru yang dilaksanakan juga mungkin saya boleh kongsi yang tak nampak di pejabat, staf yang ada bekerja di rumah. Jadi kalau nampak dalam SOP yang kami keluarkan tu, permohonan submit kepada proses BPH JAIS. Daripada situ apa yang berlaku, pegawai yang khusus akan sorting pegawai yang akan menguruskan permohonan selanjutnya. Jadi mungkin nanti komunikasi seterusnya melalui email sahaja. Jadi pegawai kami akan bekerja daripada rumah untuk selesaikan permohonan itu. Mengikut timeline mereka lah, mengikut time frame yang mereka ada, mungkin malam, mungkin pagi tunggu baby tidur dulu, mungkin tengah malam lepas tahajud ke. Jadi
ini yang kita gunakan dulu pada ketika ini, sambil pada masa sama kita cuba untuk mencari formulasi yang sesuai sekiranya PKP ini tak ada lagi, PKPB ini dah tak ada, adakah kita nak bekerja seperti ini ataupun sebaliknya. Dan ini masih lagi melihat kepada keadaan-keadaan semasa, khususnya daripada dasar dan keputusan yang dikeluarkan oleh kerajaan pada hari ini. Jadi itu yang saya rasa boleh tambahkan sedikit pembaharuan yang dibuat. Dan yang terkini insyaAllah kami punya mesyuarat khususnya kepada syarikat yang masih tunggu kelulusan CDA halal tu, mesyuarat pun kita akan buat secara online insyaAllah minggu depan. Jadi di negeri-negeri pun ada dah mula buat online, ada yang buat secara fizikal, tapi di Selangor kita nak mula dengan buat online dahulu sebab mesyuarat pengurusan jabatan juga dah dibuat secara online dengan pegawai-pegawai di peringkat daerah dan juga ibu pejabat. Jadi ini juga satu benda yang baru. Tadi sebelum sesi online ni pun tengah bincang dengan ketua bahagian saya yang baru dengan pegawai-pegawai macam mana nak buat meeting online ni, benda tak pernah buat ni. Kan, kita nak guna Zoom ke, nak guna Webex ke, nak guna Google Hangout ke, nak guna apa apps yang ada ni pun masih benda baru yang kita sedang cuba biasakan lah. Jadi bagusnya pada hari ini tuan-tuan kita boleh balik bekerja, cuma ada sedikit mungkin dianggap sebagai kelewatan lah, tapi itu benda yang kita dalam proses belajar. InsyaAllah feedback kita alu-alukan, kalau boleh kemukakan di sini pun tak ada masalah. Kalau kita nak maklumkan secara email ataupun media lain tak jadi isu, silakan rakan-rakan industri. Ustaz, saya tambah sikit Ustaz Solihin berkenaan dengan meeting tadi. Ustaz dah menjawab beberapa soalan. Kita akan Jaiz akan adakan meeting secara online dan sebagainya. Berkenaan dengan audit pula Ustaz, adakah audit online ataupun macam mana? Okey, audit online sementara ini walaupun kita terima komen daripada rakan-rakan industri, ada yang baik hati tolong share beberapa bahan berkaitan audit online ni. Alhamdulillah, terima kasih. Kami tidak tutup pintu. Itu yang pasti. Saya bagi tahu kami tidak tutup pintu, kami terbuka untuk menerima cadangan-cadangan untuk diperhalusi, untuk kita nilai mana yang terbaik. Sebab bila kita melihat dari sudut audit online, saya lihat dalam audit ni berkaitan dengan dokumentasi mungkin kita boleh online. Dokumentasi dan rekod mungkin kita boleh online. Kalau melibatkan yang bersifat physical inspection, sebab ada elemen berkaitan dengan audit ini tadi yang kita perlu akses secara fizikal. Yang ini masih menjadi tanda soal. Adakah kita cukup dengan melihat pada konteks audit dokumen secara online sahaja ataupun yang fizikal tadi tu pun kita perlu lihat juga. Ataupun kita nak tangguh selepas PKP nanti, memandai dengan rekod-rekod dokumen online yang ada itu tadi untuk kita luluskan. So ini dia memerlukan banyak maklumat daripada industri untuk dikongsikan dan juga mungkin beberapa sesi percubaan lah untuk kita lihat. Apapun yang pasti dia terbuka. Kalau ada rakan-rakan industri yang nak kongsi lagi maklumat, tidak semestinya audit, modified audit secara online, tetapi idea-idea lain kami alu-alukan. Silakan Ustaz Ilyas. Ya, terima kasih banyak. Saya nampak walaupun pelbagai cabaran yang dihadapi oleh pihak industri dan juga JAIZ sendiri pun ada banyak perubahan ataupun daripada JAIZ sendiri nak buat benda-benda baru ni, yelah bila kita nak masuk dalam new normal ni, saya rasa bukan hanya tertumpu kepada bahagian halal saja. Saya rasa mana-mana bahagian kerajaan ataupun swasta sekalipun, even saya sendiri pun masih lagi baru dalam new normal ni. Jadi mungkin akan mengambil sedikit masa, tetapi apa yang saya nampak, apa yang telah dibuat oleh JAIZ ni sebagai satu permulaan yang sangat baiklah. Dan dengan SOP baru yang dikeluarkan untuk musim PKP ni, kita pun dapat dah tengok SOP-SOP yang dikeluarkan itu untuk PKP ni. So soalannya, adakah proses SOP ni akan berlarutan sehingga habis PKP yang telah di-announce oleh Yang Amat Perdana Menteri, ataupun akan kemungkinan akan bersambung selagi sehingga tamat pandemik COVID-19 ni? Baik. Yang pasti kalau kita tengok SOP tu tak dinamakan PKP, dinamakan sebagai pandemik. Jadi bila PKP dia ada tempoh. Sebab tu
hari bulan kemarin bila diumumkan PKPB tu, dia timbul persoalan, adakah PKP tu masih ada ataupun macam mana? Nampak tak? Kan? Jadi PKP telah digantikan dengan PKPD ataupun PKPB, kan? Jadi tapi kita masih dalam tempoh pandemik. So mungkin selepas ini dia jadi PKP apa tak tahu. Jadi satu perkara yang mungkin saya boleh kongsikan kepada rakan-rakan industri, sebagai agensi pentadbir, sebenarnya sesuatu SOP itu perlu dibuat supaya dia sesuai untuk satu tempoh waktu yang tertentu. Dan paling menjadi saya kata macam pantang lah kot, untuk satu SOP itu nanti dia bersifat U-turn. Itu tidak keputusan sebagai pihak berkuasa, dia tidak boleh bersifat flip-flop. Kejap A, kejap B, kejap A, kejap B. Jadi atas sebab itu SOP yang ada ini dia tidak secara spesifik disebut PKP. Disebut sebagai pandemik. Jadi maknanya di peringkat pentadbiran halal JAKIM dan negeri-negeri, kita cuba unjurkan kalaulah PKP ni panjang atau kalaulah PKP ni dia ada variasi ni terjadi, perlu tak kita buat SOP berlainan? Ataupun adakah SOP ni boleh cover sampai ke peringkat itu? Jadi berita bagusnya juga, semua sedia maklum bahawa pada hari ini kita telah mempunyai draft manual prosedur persialan Malaysia yang baru, dan ini pun masih belum diluluskan. Jadi lanjutan daripada pandemik yang ada ini nanti, mungkin draft ini juga boleh disesuaikan bergantung kepada keadaan, tetapi ini tidak mustahil dan ini memang perlu dipertimbangkan oleh JAIS, JAKIM dan rakan-rakan daripada negeri-negeri yang lain lah untuk kita pertimbangkan. Tetapi yang saya boleh kata pada hari ini, prosedur ini bukan dalam tempoh PKP saja, tapi dia berpanjangan sehingga pandemik COVID-19 ini dianggap sebagai selesai ataupun dianggap sebagai bukan menjadi ancaman. Okey, terima kasih. Jadi mungkin Ustaz Ilyas nak pick satu soalan ke Ustaz? Pertanyaan awam-awam ramai orang tanya ni. So kita ada banyak pertanyaan daripada rakan-rakan industri, rakan-rakan sahabat kita ni. Jadi mungkin saya akan pick satu soalan daripada komen kita, iaitu komen ini datangnya daripada Encik Syukri Ibrahim, bertanyakan bahawa adakah syarikat boleh memohon transfer fail permohonan halal daripada JAIS Selangor ke BPH JAKIM? Okey. Dia nak transfer je. Okey, kalau ikut keputusan semasa tahun lepas, tahun 2018, permohonan untuk transfer fail daripada JAIS ke JAKIM atau JAKIM ke JAIS kita benarkan dalam jumlah yang banyak. Kemudian pada tahun lepas, transfer kita bukan nak kata benarkan, bukan nak kata tak benarkan, tapi bersifat selektif. Bersifat selektif. Sebelum tu tahun 2018, 10 minta 10 kita bagi. Ibarat kata begitulah. Tapi 2019, 10 minta kita timbang. Kalau boleh kita bagi 5, 5. Kalau perlu 4, 4 lah. Kalau bagi 9, 9 lah. Tapi keputusan daripada pengurusan jabatan yang dimaklumkan kepada JAKIM juga, semua yang diproses pada tahun 2020 di Selangor akan diuruskan oleh Selangor. Itu yang saya boleh maklumkan sehingga kini lah. Sehingga ada perubahan terbaru daripada persetujuan bersama di antara pengurusan jabatan dan juga pengurusan halal JAKIM. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz Solihin atas penerangan, dan kita pergi kepada soalan terakhir untuk hari ini, tapi kejap lagi kita akan bacakan lagi satu soalan daripada viewers kita. Jadi Ustaz Solihin, untuk soalan terakhir untuk kita punya bual bicara dah 40 minit dah sebenarnya. Pejam celik sekejap je. Kan macam boleh minit je. 40 minit ni. Ada Ustaz Solihin mungkin boleh kongsikan sedikit apakah rancangan jangka masa pendek dan panjang oleh pihak JAIS, sebab saya nampak dekat dalam komen kita pun ada yang suggest beberapa langkah-langkah penambahbaikan dan sebagainya. Jadi mungkin pihak JAIS sendiri ada rancangan jangka masa pendek panjang untuk
perizinan halal, terutamanya negeri Selangor kita. Silakan Ustaz. Baik. Kalau ada pun mungkin rancangan yang dah sedia dalam rancangan lah sebelum pandemik COVID-19 ini meletus, di mana pada tahun 2018 sebenarnya kita dah ada persetujuan dengan JAKIM untuk kita membangunkan satu sistem yang dinamakan sebagai My Halal Ingredient sebagai supplementary kepada sistem My Halal yang ada pada hari ini. Kalau kita tengok sistem My Halal ni dia lebih kepada platform permohonan. Jadi sistem My Halal Ingredient ini akan menjadi sebagai satu platform untuk database bahan mentah, sebab pada hari ini antara masalah yang dihadapi oleh rakan-rakan industri adalah konsistensi maklumat berkaitan dengan bahan-bahan mentah baik di dalam negara maupun di luar negara. Jadi kita akan gunakan sistem ni dah ada sebenarnya dalam pada ketika ini masih dalam commissioning stage untuk kita sesuaikan, sebab sistem ni hanya akan digunakan sepenuhnya setelah sistem yang ada di JAKIM itu ready. Jadi sistem yang ada ini juga akan berintegrasi insyaAllah dengan MS yang baru, akan berintegrasi dengan NPPHM yang baru. Cuma ini benda-benda yang maaflah rakan-rakan industri tak nampak lagi dan tak rasa lagi apa benda yang nak diubah ni kan, tak nampak lagi ni kan. Baik. Pada masa yang sama juga kalau berkaitan dengan halal pada waktu ini, kalau di JAIZ kita telah mewujudkan sebenarnya mulai tahun 2018 satu section yang khusus untuk tackle isu di antara JAIZ dan juga industri. Kita ada pegawai khusus, boleh rujuk kepada Encik Nur Akmal, pegawai yang berkaitan, untuk kita troubleshoot isu-isu macam contoh mungkin cadangan daripada industri, permasalahan daripada industri. Sebab kami di pensidilan, kalau di JAIZ, kita ada 3 section, iaitu pertama section pengesahan, yang kedua section audit, pemantauan, dan yang ketiga hubungan industri. 2 section yang awal ni memang kerjanya masuk kerja, balik kerja, fikir pasal proses permohonan je. Fikir macam mana nak proses, nak cepat, nak mudah, nak lulus, nak gagal. Itu je. Tak fikir benda lain. Jadi kalau Ilyas ada masalah dengan industri dia kan, nak mengadu, ada masa boleh lah Ilyas datang ke pejabat. Macam tu lah mana. Jadi diwujudkan satu unit, satu section khusus dengan pegawai khusus, maknanya untuk menjadi perantara supaya cadangan, permasalahan atau isu-isu di antara JAIZ dan JAKIM ini boleh ada orang yang khusus untuk tackle dan boleh dilihat semula untuk penambahbaikan. Jadi ini untuk jangka, bukan saja jangka masa pendek tapi jangka masa panjang juga. Dari segi bajet, insyaAllah bajet halal pada hari ini kalau di JAIZ, walaupun sebenarnya, walau sebut di awal tadi halal telah lama, kami baru wujud sebagai satu bahagian pada tahun 2015. Seawal kewujudan kami, alhamdulillah pengurusan daripada kerajaan negeri dan juga pengurusan jabatan telah meruntukkan bajet yang agak besar juga untuk menggerakkan aktiviti-aktiviti. Jadi kalau ikut tahun ini yang semasa tidak melibatkan pandemik, sebab pandemik ini dia macam satu benda yang shock, satu benda yang mengejut. Sampai kita belum habis memikirkan lagi macam mana kita nak berdepan dengan perubahan yang baru ini kan. Jadi yang saya fikir untuk semasa ni benda-benda yang dah ada dalam rancangan pada masa sama akan dilihat juga berkaitan dengan pandemik ini untuk disesuaikan semula. Tahun ini pun kita akan perbanyakkan lagi sesi bersama dengan industri. Memang dah ada, tapi dengan adanya pandemik ini tadi kan, dengan adanya peluang jemputan untuk sesi online macam ni, jadi ini mungkin memberi idea kepada saya dan rakan-rakan pejabat untuk, kalau sebelum ni kami panggil, mari rakan-rakan industri datang ke JAIZ, datang ke Masjid Negeri untuk kita buat sesi bersama 50 orang, 100 orang. Tapi kita boleh teruskan dalam medium yang berbeza, online platform seperti ini. Jadi ini juga benda-benda yang kami kena laju sikit lah buat kerja. Laju tak laju pun challenge juga, sebab nak online ni pun kena lari balik rumah ni. Di pejabat ada masalah. Jadi itu serba ringkas mungkin saya boleh kongsi sedikit perancangan jangka masa pendek dan jangka masa panjang yang sedang digerakkan. Maaf tak banyak berkaitan dengan pandemik, tetapi mengambil kira pandemik yang berlaku ini, insyaAllah sebagaimana saya sebut di awal tadi, isu antara JAIZ dengan industri kita ada pegawai khusus boleh
digerakkan tanpa ada masalah, dan kemudian sesi engagement bersama industri ini memang kami sekarang ni masih lagi mencuba kombinasi yang terbaik, nak pakai Zoom ke, nak pakai, ini baru dapat belajar semalam ni, StreamYard ni tadi. Jadi kita akan pertimbangkan ini sebagai medium untuk berinteraksi dengan lebih ramai rakan-rakan daripada industri. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz Tony. Dan saya ambil satu petikan soalan daripada Nur Hidayah binti Mazlan. Okey Ustaz, saya rasa ni industri kita ada banyak pertanyaan pasal benda ni. Dan even saya pun. Dia nak tanya, Assalamualaikum Ustaz Tony, nak tanya berkenaan penjualan barang yang telah expired sijil halalnya. Adakah masih boleh dipamerkan di pasar raya dan dijual? Mohon pencerahan. Jadi ada beberapa perkara yang boleh kita tengok untuk kita bincang isu sijil expired pada produk ini tadi. Baik. Kita tengok paling asas. Yang asas dalam perundangan boleh guna logo halal dengan ada sijil. Jadi kita berdepan dengan isu sijil tamat tempoh. Okey, sijil tamat tempoh ini satu yang subjektif juga. Adakah tamat tempoh tidak ada apa-apa tindakan di peringkat syarikat, buat tak tahu saja, atau ada tindakan proses sedang berjalan untuk pembaharuan tetapi proses itu belum selesai. Itu pun perkara-perkara yang perlu kita fahami juga. Cuma dalam konflik ini, dalam situasi ini, apa yang saya boleh jelaskan, sepatutnya kalau produk ini berada di pasaran, dijual dengan logo halal, sedangkan sijilnya telah tamat tempoh, pada saya setidak-tidaknya produk ini sewajarnya daripada waktu pengeluaran yang sijilnya belum tamat tempoh. Itu paling utama untuk menyelamatkan industri. Sebab pada waktu itu sijil belum tamat tempoh. Cuma bila sijil dah tamat tempoh, kan? Bila sijil dah tamat tempoh, kalau dari segi undang-undang kita lihat secara straightforward lah, secara straightforward, undang-undang mengatakan dia salah. Tetapi kita kena faham, salah tak salah itu satu perkara. Enforcement satu perkara yang lain. What's next selepas enforcement itu juga satu perkara yang lain. Kita tengok mudah begini. Ini syarat logik. Maaflah kalau contoh saya ini mengganggu perasaan tuan-tuan semua sebagai kita tengok secara mudah begini. Kalau ikut dari segi peraturan, semua pemandu hendaklah mempunyai lesen. Kenapa lesen itu wujud? Untuk memastikan bahawa orang yang memandu kenderaan itu dia faham peraturan dan dia boleh menjadi pemandu yang berhemah dan beretika. Itu tujuan dia. Sebenarnya kalau faham peraturan, berhemah dan beretika, ada masalah tak untuk dia memandu? Tak ada masalah kan? Patutnya tak ada masalah. Itu tujuan utama, tujuan utama kenapa lesen itu dikeluarkan. Baik, tetapi adakah dengan adanya lesen orang tu akan menjadi pemandu berhemah atau peraturan? Itu cerita yang lain. Nampak tak? Sedangkan kita yang berlesen ni pun kita boleh kena saman. Nampak tak? Jadi dalam isu ini yang paling utama sebenarnya adalah komitmen industri untuk memastikan konsistensi halal itu tadi berterusan. Itu yang pertama. Yang kedua, di peringkat industri kena tunjukkan bahawa ada usaha untuk memastikan bahawa kelangsungan halal ini berkekalan. Walaupun sijil di atas kertas tamat tempoh, tetapi industri sebenarnya bukan buat tak tahu. Ada permohonan, permohonan itu sedang diproses, cuma mungkin tersangkut disebabkan pandemik 2019 ini tadi. Maka di peringkat industri sekiranya ada pertikaian daripada pengguna sebagai contoh atau yang berkuasa yang lain seperti mungkin daripada penguatkuasa, ini perkara-perkara yang boleh dijelaskan kepada mereka. Untuk mereka terima atau tidak, itu atas maknanya pertimbangan mereka. Untuk mereka terima, mereka kena ada pertimbangan. Untuk mereka tak menerima, mereka kena ada pertimbangan. Macam contoh kami, untuk kita terima permohonan secara online diteruskan dalam tempoh pandemik, boleh. Tak nak terima pun boleh. Sebab arahannya dalam tempoh PKP 1 tak boleh bekerja. Kan? Tetapi bila kita bincang, kalau kita tutup, lepas kita buka balik nanti, permohonan akan masuk menderu-deru. Nanti sistem akan jadi masalah.
bila SIM jadi masalah, kan kesesakan trafik, orang akan komplain. Jadi lebih baik kita tak tutup daripada kita tutup. Nampak tak macam tu? Jadi maknanya untuk keputusan tutup atau buka tu ada justifikasi. Begitulah juga dengan industri. Janganlah sampai peringkat tidak ada penjelasan sekiranya industri ditanya oleh pengguna sebagai contoh. Jadi mungkin boleh jelaskan di peringkat syarikat, komitmen syarikat dah buat permohonan, tetapi syarikat pun tahu proses itu memakan sedikit masa, yang kebiasaannya kalau di JAIZ sekitar 3 bulan lebih kurang, macam tu secara jujurnya saya beritahu. Tetapi disebabkan pandemik ini tadi menyebabkan JAIZ juga terjejas. Sebagai contoh, bulan lepas kalau di JAIZ kita tak dapat nak buat mesyuarat. Bukan saja isu pandemik, tetapi berlaku pertukaran pegawai yang menyebabkan mesyuarat tak dapat diteruskan. Jadi bulan ni kita nak qada mesyuarat bulan lepas dengan mesyuarat bulan ni. Lagi banyak lulus. Jadi kami memahami syarikat yang bermasalah, contoh ada satu syarikat yang kontainernya tersangkut. Kontainernya tersangkut sebab sijil tamat tempoh. Jadi bila ada isu macam contoh pengguna yang tak gembira dengan penjelasan daripada syarikat boleh datang balik kepada kami untuk kita bantu dari segi penjelasan yang bersesuaian. Cuma untuk menjawab boleh tak boleh guna logo kalau sijil tamat tempoh, kita kena balik basic pada undang-undang. Kalau undang-undang kata tak boleh, dia tak boleh lah. Cuma yang perlu dipastikan sebaiknya kalau sijil tu belum kalau produk itu dikeluarkan sebelum tamat tempoh, sepatutnya tidak jadi apa-apa isu. Cuma pihak yang berkepentingan macam contoh di pasaraya, orang awam dia tak nampak benda ni, dia tak tahu bila. Dia tahu sijil tamat tempoh dah sebulan. Dia tak tahu produk ni keluar 3 bulan yang lepas. Sijil dia belum tamat tempoh lagi. Dan satu benda yang kita kena sampaikan kepada publik serumpamanya, bila sijil tamat tempoh tidaklah bermaksud produk itu berubah hukum dia. Bahan yang sama kan. Semalam sijil belum tamat tempoh, hari ini bahan yang sama, sijil dah tamat tempoh, automatik jadi haram. Ini mungkin Ustaz boleh bantulah dari segi pencerahan, dari segi kaedah fiqhnya kan. Jadi secara umum saya jawab begitu, tetapi secara spesifik case by case nanti kalau masih tak jelas, bolehlah syarikat yang berkaitan untuk berhubung balik dengan saya secara langsung. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Encik Soleh. Kita ada banyak sangat information yang kita terima pada hari ini dan kita nampak ada pelbagai new normal yang baru yang telah dibuat oleh pihak JAIZ lah. Alhamdulillah kita dah 55 minit bersiaran pada tengah hari ini. Bukan senang nak dapat ini daripada JAIZ boleh menang 55 minit. Okey. Ya, saya ada last question daripada komentar kita yang tanya, iaitu jika kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan new information daripada JAIZ, apa-apa announcement dan sebagainya, so dekat mana yang kita boleh refer? Adakah di Facebook ke ataupun di IG ke dan sebagainya? Baik, ya tentunya kita akan bercakap kepada orang awam melalui saluran rasmi jabatan. Untuk sementara ini jabatan kami ada website www.jaiz.gov.my. Rasa ramai pun dah tahu tentang yang itu. Kalau buka kat JAKIM punya website pun dia ada pautan dekat situ. Yang kedua, jabatan ada Facebook, type dia itu Jabatan Agama Islam Selangor. IG pun ada, Twitter pun ada. Untuk SOP yang terbaru, cuma maaf sebelum saya lupa, semua platform yang ada ini dia adalah atas nama jabatan, bukan atas nama halal, bukan atas nama bahagian pengurusan halal JAIZ. Ada perbincangan tetapi persetujuannya sementara ini kita unite sebagai jabatan. Nampak macam rojak sikit lah, kat situ ada masalah nikah online lah, kat situ ada masalah ibu tunggal lah, asnaf lah, maaf lah. Keadaan-keadaan semasa yang ada ini nampaknya setakat itu saja, dan sebenarnya maklumat-maklumat berkaitan halal daripada jabatan ni selalunya kalau bersifat nasional yang saya boleh nyatakan kita parkingkan dekat JAKIM. Sebab dari segi distributionnya lebih luas dan dia memberi kesan kepada semua orang. Itu persetujuan bersama JAKIM dan negeri-negeri lain. Kalau melibatkan isu nasional, kita parking kat JAKIM. Sebab itu isu-isu viral ke apa, walaupun viral tu kes JAIZ sebagai contoh, ada orang sembelih ayam kat Subang Jaya tak tahu halal tak halal apa semua kan, JAKIM akan tanya, Solin okey ke tak okey ni apa cerita ni. Kami akan lapor balik kepada JAKIM untuk JAKIM keluar dekat Facebook bahagian hub halal JAKIM.
Itu lebih baik supaya maknanya kita ada banyak sumber, tetapi mungkin untuk memudahkan juga ada satu yang berpusat. Jadi untuk beberapa perkara yang nampak keunikan sedikit, sebagai contoh macam SOP yang berkaitan dengan permohonan dalam tempoh pandemik 2019 ini, kami insyaAllah dalam proses sebenarnya. Ramai sangat yang nak benda disepatkan, jadi tak sempat nak hantar. Kalau ikutkan minggu lepas lagi kami dah keluar, tapi bincang dengan IT dan korporat jabatan, dia kata buatlah infografik dulu. Infografik. Jadi bila infografik ni dah orang lain yang in charge. Bila orang lain kita kena ikut tempo yang ada, jadi minggu ni baru dapat. Itu pun tak sempat publish. Ramai yang tanya, saya beritahu pada rakan-rakan dia pejabat, tak apalah, siapa yang nak tanya ke nak maklumat tu kita bagi je lah. Kan dia nak viralkan ke dalam Telegram ke dalam jadi rasa semua dah masuk, rasa macam tak perlu dah kod masuk dalam Twitter. Tapi kami akan masuk juga, insyaAllah kami akan masuk juga, walaupun rakan-rakan industri dapat versi yang lebih awal lah, sama, tak ada beza. Kita akan masuk secara official juga. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz Solihin. Jadi siapa-siapa yang ada komen lagi, persoalan boleh ajukan kepada Facebook Halal International Selangor. Jadi insyaAllah kita akan cuba jawab selepas habis sesi ni. Mungkin kita akan jawab secara bertulis dan sebagainya. Dan sekiranya ada apa-apa komen untuk next topik apa yang anda nak dengar, topik apa yang anda nak tahu, boleh juga tulis dekat komen tu. Boleh bagi tahu apa yang anda nak dengar, sebab ada yang nak tanya pasal apa antara JAIS dan JAKIM, prosedur dan sebagainya, macam-macam dah soalan dan sebagainya. Ustaz Solihin pun dah tergelak dah tu. Jadi soalan ni kita akan, mungkin next topik kita akan tengok macam mana, insyaAllah. Jadi sebelum kita berakhir, mungkin Ustaz Ilyas ada ucapan penutup. Ya, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Solihin dan juga JAIS kerana sudi untuk datang dan join kita punya program pada pagi ini, tengah hari dah rupanya. Dan juga kami di Facebook, yang saya ada buat Facebook Halal Industry dan juga Discover Halal, dan juga di Unity Halal Center, kita akan cuba sedaya upaya untuk membantu untuk memberikan maklumat kepada publik berkenaan dengan informasi terkini daripada JAIS, daripada JAKIM dan juga daripada Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri. InsyaAllah kita akan bersama-sama, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Jadi Ustaz Solihin, sebelum kita akhiri, ada apa-apa sepatah dua kata Ustaz? Okey, kepada rakan-rakan industri, saya ingin pertama sekali mohon maaf atas kesulitan yang berlaku sepanjang tempoh PKP ini. Kami juga terkesan dan kami lebih-lebih lagi memikirkan bagaimana kita nak selesaikan, sebab di akhirnya pandemik ke tak pandemik ke, COVID tak COVID ke, ada permohonan tak permohonan, kerja kami tetap sama. Cuma ada kekurangan khusus, bolehlah rujuk kepada kami. Kalau lambat, mohon maaf sekali lagi, sebab sesungguhnya memang dalam satu masa tu kami ada banyak permohonan. Dan kalau bagi tahu, berhubung dengan kami tak bagi tahu nombor permohonan sebagai contoh, memang kami nak tracking balik pun kami ada masalah kadang. Jadi kefahaman yang ada di kalangan industri itu amat kami harapkan. Terima kasih. Jadi kita dapat konkludekan perbincangan bola bicara kita pada hari ini, di mana kita faham walaupun ada pandemik 19, walaupun industri terjejas dan sebagainya, tetapi dekat luar sana ada yang nak apply persediaan halal, dan dalam masa yang sama dekat luar sana ada yang masih memohon nak renew dan sebagainya, dan dia tidaklah terhenti setakat itu saja. Jadi agensi kerajaan utamanya JAIS dah lakukan pelbagai ikhtiar, pelbagai kaedah untuk membantu industri halal. InsyaAllah kita doakan supaya, kita faham ada birokrasi, ada prosedur yang perlu dipatuhi dan sebagainya, tapi itu adalah salah satu penambahbaikan. Dan insyaAllah kita doakan supaya industri halal kita ni akan lebih prosper, akan lebih baik dengan adanya penambahbaikan yang sebegini. Dan insyaAllah sekiranya ada apa-apa komen, sekiranya ada apa-apa yang anda mahukan, topik yang lebih hangat selepas ini, insyaAllah boleh komen di bawah, boleh bagi tahu, kita akan cuba utarakan. Jadi mungkin lepas ni kita jemput Ustaz Solihin sekali lagi, Ustaz Ilyas lagi sekali. Lepas ni Ustaz Ilyas pula jadi panel. Mana tahu kan, insyaAllah. Jadi
saya mewakili sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan daripada pihak JAIS dan juga moderator jemputan Ustaz Ilyas, dan juga insyaAllah kita bersiaran langsung di Facebook Halal International Selangor, dan kita juga insyaAllah selepas ni akan ada banyak lagi training dan sebagainya. Jadi Ustaz Ilyas, saya just nak share yang insyaAllah besok kita akan ada satu sesi pada jam 10 pagi di Facebook Unity Halal Center, yang mana kita akan share berkenaan dengan a very basic about apa itu industri halal. Bagi mana-mana orang yang tak pernah tahu pasal industri halal ni, dia nak tahu tentang proses, nak tahu tentang apa benefit dia kalau dia masuk industri halal, tuan-tuan boleh pergi ke Facebook Unity Halal Center pada esok jam 10 pagi. Dan kita juga ada satu lagi sesi live pada hari Jumaat petang jam 3.30 bersama dengan Ayam Brand dan Mami, yang mana mereka dah buat permohonan di waktu PKP ni. Jadi kita nak tahu apa tips-tips yang mereka boleh share dengan kita untuk pembaharuan application di musim PKP ini. Jadi insyaAllah kita akan bersama-sama lagi nanti. Betul, insyaAllah. Jadi kita doakan semoga bila Ustaz Ilyas iklan tu, maksudnya kita nak jadikan Halal International Selangor ni kerajaan negeri Selangor, tapi kita ada sumber info halal, dan juga kita sebenarnya ada kolaborasi dengan Halal International Selangor, ada kolaborasi dengan Unity dan sebagainya. Dan insyaAllah kita jumpa di masa akan datang. Kita akan iklankan sekali lagi sekiranya ada topik-topik yang menarik yang akan diutarakan. Terima kasih banyak-banyak. Kami memohon sepuluh jari sekiranya ada salah dan silap, kami mohon maaf. Dan insyaAllah salam Ramadan, kita dah di akhir Ramadan, 10 Ramadan. Semoga kita dapat tingkatkan amal ibadah kita di samping kita mencari rezeki yang halal. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum.